yang kita nantikan selepas berlakunya satu perubahan besar kepada negara berhubung kait dengan perjuangan kita. Untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perjuangan PBATM atau perjuangan veteran seluruh negara sebenarnya telah bermula pada tahun 2013 sehinggalah 2018 perjuangan berterusan ingat atau kelancaran perjuangan kita, dan akhirnya perjuangan kita yang telah kita persetujui secara bersama atau tidak bersama sekalipun, tetapi saya yakin ianya menjurus kepada satu perjuangan, iaitu bagi pihak semua veteran di seluruh negara, ianya menemui jalan yang agak sukar dan akhirnya berakhir dengan pilihan raya ke-15. Oleh itu perjuangan kita selama sebelum pilihan raya ke-15, saya rasa ianya dianggap sebagai sesuatu yang boleh kita katakan telah tidak diambil perhatian oleh pihak tertentu atau pihak yang berwajib. Jadi oleh itu kita mengambil pendekatan gabungan atau mesyuarat gabungan yang pertama kita initiate pada sebelum pilihan raya, ya. Jadi perjuangan kita ketika itu masih dalam mood kerajaan yang sebelum ini, iaitu kerajaan sebelum PRD 15. Maka di situ kita lihat penglibatan veteran, perjuangan veteran, kita menampakkan perjuangan kita mempunyai pelbagai hal tuju atau pelbagai approach. Termasuklah beberapa ahli kita, veteran kita sampai tahap menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya. Ya, betul. Jadi kita bagi tepukan kepada mereka-mereka yang bertanding. Ya, tahniah kerana berjaya ataupun mempunyai kekuatan untuk menampilkan diri bagi mempamerkan hal tuju perjuangan kita ataupun intipati perjuangan veteran itu sendiri. Jadi untuk itu tuan-tuan dan datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila pilihan raya GE 15 telah berlangsung, kita lihat satu perkembangan besar kepada negara pula, iaitu dengan satu wujud yang tak pernah berlaku, gabungan kerajaan ataupun parti-parti bergabung untuk membentuk kerajaan. Dan ianya telah, mungkin kita sama-sama telah mengetahui bahawa parti mana pun tidak akan mampu untuk membentuk kerajaan sebagai single parti. Kita dah nampak ketika itu bahawa tidak ada satu single parti pun yang akan mampu membentuk kerajaan, dan ianya memang benar-benar terjadi. Oleh itu, bila telah dibentuk kerajaan, saya memikirkan bahawa mesyuarat ini perlu dipanggil atau perlu diadakan semula. Bukan saja mengadakan semula untuk menyatukan ataupun membentuk satu ahli tuju yang mempunyai hubung kait berdasarkan kepada perkembangan politik semasa. Somehow rather, kita mesti mengakui bahawa perjuangan kita bergantung kepada pihak berwajib, pihak berkuasa, iaitu kerajaan. Kita tak boleh lari daripada, kita mesti menuntut ataupun kita memperjuangkan dan memohon kepada mereka yang mempunyai kuasa. Jadi kita harus memainkan peranan bagaimana kita nak menerajui kapal yang kita akan bawa ini atau kita akan terajui ini, membedah satu lautan yang cukup luas dan cukup mencabar. Ya, cukup mencabar. Ya, dengan siapa yang kita rasakan bahawa ketika itu kita rasa yang ni akan pergi, yang ni akan pergi, tapi segala-galanya mungkin tidak sebagaimana yang kita harapkan. Isu-isu nasional kebanyakan telah berjaya mempengaruhi rakyat untuk mengundi ke arah bagaimana isu nasional ini telah berjaya mempengaruhi dan juga menanamkan satu sikap kepada rakyat sehingga mereka memilih satu kerajaan yang bercampur-campur seperti ini. Ya? Jadi oleh itu, veteran saya rasakan perlu untuk kita mewujudkan satu perjuangan melalui satu suara. Kita tidak mampu lagi daripada tahun 2013 hingga 2018 hingga 2022, bila kita tanya, bila kita perjuangkan isu veteran, apa yang dijawab oleh orang-orang politik ialah veteran sendiri tak pernah bersatu. Veteran sendiri berpecah-pecah. Macam mana kita nak tahu hal veteran atau macam mana kita nak selesaikan hal veteran? Kerana apa? Pintu golnya sentiasa berubah-ubah. Siapa yang mengubah? Veteran sendiri yang mengubah-ubah. Itu perkataan mereka. Jadi kita tak mahu alasan-alasan ini dijadikan alasan bagi menidakkan, menafikan hak perjuangan kita. Oleh itu saya dengan perasaan tulus ikhlas sebagai kepimpinan PBATM dan PBATM ataupun lahir daripada semua veteran di seluruh negara,
dan selepas ini tidak akan wujud lagi saya daripada persatuan ini, saya daripada gabungan ini, saya daripada persatuan ini. Kita tak mau lagi perkara itu dijadikan alasan oleh pihak politik ataupun pihak-pihak wajib untuk menafikan hak kita. Sebenarnya kita sudah mempunyai tahap local standard ataupun standard pencapaian atau persetujuan yang lama, tetapi alasannya ialah ianya wujud daripada satu-satu golongan atau satu-satu persatuan. Jadi oleh itu hari ini kita mahu menantikan kepada mereka bahawa ini bukan daripada persatuan, ini bukan daripada gabungan persatuan ini, gabungan persatuan ini dan ini, tidak, tetapi ianya mestilah wujud daripada ini adalah gabungan suara veteran di seluruh negara. Ini yang saya harapkan. Jadi jangan mengatakan PPAT mengambil kesempatan apa, tidak. Saya demi Allah saya katakan, saya mengadakan program seperti ini untuk menentukan bahawa veteran di negara ini dapat bersatu, mewujudkan satu suara, satu perjuangan yang sama-sama dapat memberikan manfaat kepada seluruh veteran negara ini. Jadi apa yang saya nak bagikan sedikit panduan, iaitu apabila kita melihat Perdana Menteri yang dilahirkan atau diwujudkan atau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, perkataan pertama ataupun apa yang saya dapat tangkap ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini mengatakan kita mesti tackle isu-isu yang penting tetapi secara bersasar. Ini harus kita ingat bahawa perkataan bersasar ini harus dijadikan salah satu daripada perkara yang harus dijadikan pertimbangan ataupun dijadikan satu panduan dalam kita nak mewujudkan hala tuju kita, perjuangan kita. Yang kedua, Menteri Pertahanan sendiri mula-mula perkataannya ialah kita akan memastikan white paper ini dapat dilaksanakan. White paper. Saya ingat lagi saya terlibat dengan white paper. White paper tersebut diwujudkan atau mula diwujudkan pada tahun 2018 bila kerajaan peringkat Pakatan Harapan pimpinan Tun Mahathir ketika itu Yang Berhormat Mat Sabu, Yang Berhormat Mat Sabu menjadi Menteri Pertahanan. Itulah dalam MBK yang diwujudkan pertama kali atau dimesyuaratkan pertama kali, YB Mat Sabu mengatakan kita harus mewujudkan white paper. Dan white paper itu sebenarnya dah siap, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Ya, jadi apabila Menteri Pertahanan yang baru ambil alih, perkataan pertama dalam wawancara yang pertama saya dengar, kita akan laksanakan white paper. Yang kedua, dia akan laksanakan LCS akan diselesaikan. Dua perkara ni yang saya dengar. Mungkin tuan-tuan datuk-datuk ada dengar yang hal-hal lain saya tak tahu. Tetapi dalam white paper tersebut ada terkandung tentang veteran. Ada. Dalam white paper ada terkandung tentang veteran. Siapa-siapa yang pernah membaca white paper, cek dalam tu, ada dalam tu berkenaan dengan kebajikan para veteran. Tetapi kebajikan para veteran ini dalam satu seminar yang diadakan dan dipengurusikan oleh PAT ketika itu, saya mengatakan bahawa apa yang berlaku pada veteran sekarang ini juga berpunca daripada service scheme, daripada term of service yang ada selama ini. Inilah menjadikan kita menanggung apa yang berlaku pada veteran. Jadi harus dikaji semula atau diberi pertimbangan. Bagi pihak veteran, kita mempertimbangkan tentang implikasinya saja dah. Tetapi ianya boleh diambil kira kalau ianya dalam service scheme, dia ambil perhatian memperbaiki service scheme yang ada. Saya pernah menyatakan kepada yang berbahagia Tan Sri PAT, ya. Tapi saya rasa white paper tersebut tidak dilaksanakan. Tetapi dengan penyataan daripada Menteri Pertahanan baru-baru ini, dikatakan bahawa dia akan cuba sedaya upaya untuk mengambil keutamaan kepada white paper tersebut. Jadi hari ini untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini kita akan berbincang semula tentang hala tuju dan perjuangan. Ya. Kita harus ingat bahawa hari ini kita diwakili oleh para pegawai dan juga lain-lain peringkat. Hari ini pegawai dan lain peringkat kita bersatu hati. Sepatutnya kita bersatu hati dan seharusnya, dan memang pun kita bersatu hati. Dan jangan ada mengatakan kita memperjuangkan di hal kita sendiri ataupun pegawai memperjuangkan pegawai, lain-lain peringkat memperjuangkan. Tidak ada. Perkara tersebut adalah bergantung kepada pertanggungjawaban kita sebagai pengurusi atau kepimpinan persatuan masing-masing. Apabila kita dah diberikan amanah atau berikan jawatan, itu adalah satu amanah. Dan amanah ini akan dipersoalkan, akan dijadikan satu pertanyaan di kemudian hari nanti.
Jadi hari ini kita bukan berjuang untuk diri kita, bukan untuk berjuang untuk kelompok kita, tetapi ianya mesti memperjuangkan seluruh veteran, dan kita harus